Kita akan sambung pagi ini hadis yang ke-31. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis ke-31. Tidak ada imam untuk salat berjemaah. An Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti 'ala an-nasi zamanun yaqumuna sa'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana pada waktu itu orang ramai berdiri tegak beberapa lama. Kerana apa? Kerana mereka tidak mendapatkan orang yang layak menjadi imam untuk salat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan hadis walaupun secara pasti pada hari ini kita belum sampai ke tingkatan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, namun masyarakat kita sekarang sudah menuju ke sana. Mana sekarang ni okey lagi lah kan. Imam kita ada kan. Tidak ada imam qarya, ada imam rawatibnya kan. Namun sebenarnya walaupun sedemikian kita akan menuju satu keadaan orang nak jadi imam pun tiada. Mungkin sebab kenapa tiada? Kelayakan tiada. Kenapa kelayakan tiada? Sebab orang tak mau mengaji agama dah. Dia jauh daripada agama. Jadi bila kata imam tiada ni susah lah. Orang datang ke masjid imam tiada. Itu kadang-kadang ada imam-imam yang jadi-jadian. Dia bilang, ustaz, tidak ada imam. Akulah naik, dia bilang. Yang semampunya lah. Maknanya keadaan ini akan berlaku. Walaupun sekarang kita tak terasa sangat. Di sini tak rasa. Tapi tuan-tuan, kalau pergi ke pedalaman-pedalaman Sabah, menyebabkan imam tiada, masjid tiada orang solat berjemaah. Dan pernah kita dengarkan apabila ada setengah jemaah tabligh, dia pergi ke mana? Ziarah ke kampung-kampung, masuk kampung-kampung, hatta jumpa satu surau. Surau ni tuan-tuan, bukan kata tiada orang datang berjemaah. Surau ni yang datang berjemaah ni siapa? Anjing. Anjing yang memenuhi surau tersebut. Tengok keadaan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin tempat kita belum terasa, tapi kadang-kadang rasa juga kan. Kadang kelang kabut kita kalau imam tiada ni. Maghrib, isyak, subuh lagi. Kalau zuhur, asar, kadang itulah kata para Bilal. Bilal lah. Siapa jadi Bilal ni? Kena tahu hak dia. Dalam kitab adab-adab berjemaah juga beberapa hadis yang dihimpunkan oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam ada menyebut berkaitan dengan adab-adab imam dan Bilal. Adab-adab imam dan jemaah. Apa dia sebut? Bila Bilal masuk waktu, tanggungjawab Bilal untuk azan. Masuk je waktu, tanggungjawab dia untuk azan. Tapi bila iqamah, ketika itu Bilal, dia kena minta izin kepada imam untuk iqamah. Sebab ketika itu imam yang akan mengizinkan ataupun tidak. Ataupun Bilal kena memastikan imam kena ada. Jangan saya terus pergi. Sekarang kita ikut jam kan? Kata, okey, berapa saat lagi, berapa minit lagi, okey. Terus kita pergi. Jangan dulu.
kena tengok imam kalau ada. Kalau tiada, kena standby dulu imam, baru iqamah. Dan kalau imam ada, kena tanya dia dulu. Bagi syarat lah kan. Imam, kalau imam kata, iqamah. Maknanya sudah bersedia untuk solat. Ini para Bilal ni kadang-kadang tak ambil maklum hal ni. Kadang-kadang dia pergi sembarang, pop, jadi iqamah. Imam masih dalam bilik air. Kelang kabut imam. Jadi itu kena faham peranan Bilal imam ni. Itu mana ketika itu hak imam. Kalau iqamah, Bilal nak iqamah, hak imam ketika itu. Kena minta izin pada imam. Jadi kelang kabut juga kita kan. Kalau dalam satu suasana kita nak solat berjemaah, imam tiada. Kadang-kadang ada suatu masjid tu, imam qaryah cantik dah, ada imam utamanya. Tapi imam rawatib ni pun disusun cantik sudah. Satu masjid 3 orang, satu masjid 2 orang, tengoklah kapasiti. Itu yang di bawah pentadbiran Jabatan Agama lah. Tapi ada juga yang kita berhadapan, kita menghadapi situasi, kadang-kadang imam rawatib tu ada, tapi macam tiada. Kan? Ada, tapi macam tiada. Maknanya mereka ini tidak menjalankan amanah. Kalau di kampung-kampung, kalau macam, yalah kita tahu lah, kita masuk kampung-kampung dan kita ada juga kampung sendiri kan. Kalau kita tanya, mana imam? Saya ni tuan-tuan, kalau pergi ke masjid, kita kadang mana-mana pun, kita nak jadi imam ni, kalau orang tolak kita, kalau saya lah, kalau orang tolak kita, kadang saya akan tanya dulu, imam mana? Bukan apa, kita memberilah, sebab itu tugas dia. Dia kata ramai bawa ustaz-ustaz, bagilah ustaz-ustaz. Tak apa kalau nak ihtiram tak ada masalah. Tapi lebih utama siapa yang sudah dilantik menjadi imam itu, maka dia berperanan menjadi imam. Begitu. Walaupun sekali-sekala mungkin para asatizah ditolak jadi imam, itu sebagai ihtiram tak ada masalah, ikram kita pada dia. Tapi walau bagaimanapun, bila ada imam yang bertugas, dia kena jalankan peranannya. Jadi kadang-kadang situasi begini, itulah kata, walaupun dalam keadaan sekarang masih kita tak nampak yang Nabi SAW tunjukkan gambaran tu, tapi Nabi sebut akan datang zaman itu orang yang nak mengimamkan solat pun tiada, akan datang. Sikit-sikit kita rasa tu ada sudah kita rasa. Ada imam tapi macam tiada. Kan? Ada imam tapi tidak berperanan sebagai imam. Kan? Sepatutnya 5 waktu tu kena fikir, kalau ramai-ramai imam pun jangan ada satu waktu para jemaah menunggu. Mana imam? Tiada imam. Bilal pula syuk-syuk dia pergi iqamah. Allah Akbar, imam tiada. Last sekali, siapa yang nampak pakai kopiah, pakai jubah baik, tolaklah dia bilang. Kau lah ini, dia bilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak masjid-masjid yang tidak mempunyai imam yang benar-benar dalam melaksanakan peranan seorang imam. Tuan-tuan. Imam ni bukan setakat ketika mana orang kata mengimami solat, ketika mana solat. Itu peranan utama. Kita ingat tolong dulu. Kalau dulu kita kecil-kecil, saya lah di kampung. Dia kalau dalam perkara agama ni, orang akan merujuk kepada imam. Imam ni kira satu. Kita ingat dulu ni, imam dulu ni, sehingga imam ni, jawatan imam di kampung tu, orang bilang diwarisi bah. Diwarisi oleh saudara-saudara selepas dia itulah. Dulu imam. Dan bila diwarisi, jawatan imam ni satu kebanggaan. Nak dibilang imam itu dulu. Anak imam itu. Keturunan. Semua macam-macam lah. Satu kebanggaan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kedudukan imam ni tinggi. Satu ketika dulu. Dia bukan hanya berperanan boleh memimpin solat, boleh memimpin tahlil, tapi hidupnya dalam masyarakat menjadi qudwah, menjadi contoh.
dari segi sudut akhlaknya, pemakaiannya, kata tuturnya, sehingga apa-apa masalah rujuk pada dia. Ini imam. Jadi imam ni tuan-tuan, di dalam solat dia mengimamkan solat dan menjadi contoh, di luar solat pun sedemikian. Tapi kadang-kadang imam kita sekarang ni, Masya Allah, Tabarakallah, imam juga, lepas tu macam-macam. Kan? Kalau kadang-kadang imam ni cerita, oh begini, pandai juga kuliah. Kalau dia pandai kuliah sampai ceramah, mantap. Itu kira imam mukira, kan? Pandai semua. Kalau kita tengok imam-imam kita ni tuan-tuan, dulu-dululah para imam kita ni, bukan sekadar kau mengimamkan solat, tapi ilmumu tinggi, lalu dapat juga menyampaikan majlis ilmu. Kita tengoklah di mana-mana imam-imam besar lah, terutamanya kan di negeri-negeri apa semua, kriteria dia kadang-kadang bukan sekadar dia boleh memimpin masjid, tapi dia boleh juga menyebarkan ilmu. Itu di antara kelayakan dia, kan? Berkongsi ilmu, mengimamkan solat, berkongsi ilmu, segi suruh fasih pada bacaannya dan sebagainya. Banyaklah dalam bidang ilmu dia kuasai. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, itulah kita di Sabah lah terutamanya tuan-tuan, kan? Kadang-kadang keadaan, suasana keadaan itu, contohnya lah kalau kita di kawasan bandar dengan pedalaman, tak sama, kan? Tak sama. Kalau kawasan pedalaman, kita dengar cerita-cerita pengalaman sahabat-sahabat kita di jabatan agama. Temuduga imam ni, temuduga imam, kan? Kita mengharapkan adalah maknanya adalah kriteria-kriteria lantikan imam ni, bacaannya, kan, orang kata akhlaknya, apa semua. Kadang-kadang nak memenuhi itu susah. Susah. Jadi kalau tidak dilantik, ini ada pula imam lagi sengsara, kan? Itulah tuan-tuan, jangan heran kalau kita pergi pedalaman-pedalaman, ada imam-imam kadang-kadang bacaannya masih lagi belum sempurna berbanding barangkali dengan kita kawasan yang bandar ni. Mungkin belum sempurna. Jangan terus melata. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia melata terus. Apa begitu imam? Baca Fatihah pun tak betul, kan? Macam-macam lah di sumpah serananya imam ni, kan? Kalau pergi pedalaman begitu, dia seorang saja yang ada kelayakan di kalangan yang datang temuduga, maka dia dilantik untuk imam mengimami kampung dia, kan? Kita jangan terus melata, maka kena tengok, oh tu begitu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, peranan imam cukup besar. Apatah lagi kalau menjadi qudwah hasanah kepada jamaah. Bila sebut, oh dia ni imam, dia ni, kan? Jadi bila di luar pun kena jaga juga. Bayangkan tuan-tuan, kalau imam pun pergi beratur beli nombor ikur, sengsara kita. Imam ini tiba-tiba pergi beratur beli nombor ikur, dah berlaku. Tapi kalau berlaku begitu, hebat, kan? Ada juga imam tidak, imam tapi bila bersukan, bila beriadah pakai seluar pendek, imam, terkejut kita. Jadi tak jadi, bukan sekadar hanya mengimamkan solat, tapi peranan imam lebih besar daripada itu. Berat juga, kan? Berat juga kita nak memenuhi kriteria ni. Ini Nabi sebut, akan kamu sampai zaman itu nak memenuhi kriteria imam ni. Kriteria imam. Kelihatannya masyarakat kita sekarang kurang memberi perhatian kepada ilmu-ilmu syariat. Imam ni kena tahu juga, bukan sekadar kau orang kata boleh baca, kan, boleh hafaz beberapa ayat, surah dan sebagainya. Tapi dalam ilmu syariat ini merangkumi hukum hakam bukan sekadar pada ibadah, tetapi hukum hakam yang berkaitan dengan yang lain-lain, yang syariat, ilmu syariat yang lain, kan, menjadi rujukan kepada makmum. Apa tadi kalau dalam bab soal salat, imam ni tuan-tuan biasa manusia macam kita juga. Kadang-kadang dia ada terlupa ketika mana dia baca rukun qauli.
Kadang-kadang dia juga terlupa pada rukun fi'li. Sepatutnya 2 rakaat, pergi tambah 3 rakaat. Biasa. Sepatutnya 4 rakaat, terkurang jadi 3 rakaat. Imam pun macam kita juga. Kadang-kadang dia lupa. Tapi kalau sering-sering lupa, malar lupa. Bolehlah. Kau akan momor indem, tukarlah imam. Jadi mana apa dia tuan-tuan? Kita kena tahu bila berlakunya kesalahan ataupun bila berlakunya khilaf terhadap dalam kita solat. Contohnya lah, kalau kita solat maghrib, kan? Sepatutnya rakaat ketiga itu selesailah. Tapi tiba-tiba sepatutnya rakaat ketiga itu imam duduk tahiyat akhir. Tak tentu, dia berdiri terus. Bila dia berdiri terus, makmum di belakang. Yang penting co-pilot di belakang tu. Itulah nak duduk belakang imam ni pastikan tahu. Jangan main sembarangan je kita duduk belakang imam. Sebab kerana apa? Ada jadi pada imam, belakang imam itulah yang akan bertanggungjawab untuk menggantikan. Jadi kena tahu jugalah. Itu penting. Kalau kata belakang imam belakangnya kena letak siapa, apa-apa berlaku dia boleh ganti. Kalau jadi contohnya imam terus naik, agak-agak belakang imam dia co-pilot dan semua macam mana, ini kena tegur lah. Subhanallah, imam tak turun-turun. Tegur lagi, subhanallah, imam tak turun. Relax je imam baca. Ketika itu macam mana? Pertama, jalannya bagi makmum, kita sudah yakin itu adalah 3 rakaat. Imam sudah melebihi rakaat, ditegur pun tak boleh. Ketika itu kita boleh mufarraqah. Mufarraqah. Sebab ketika itu imam sudah menyalahi. Dan co-pilot sebenarnya di belakang tu, niat mufarraqah tu apa dia? Dia kena juga menggantikan. Boleh menggantikan imam satu. Mana dia boleh bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kena niat mufarraqah semualah. Sebab imam sudah menyalahi rukun. Sudah tambah 1 rakaat. Pada diri imam. Ini tadi makmum selesai yang tu. Tapi dia ustaz kata, ada di kalangan kami ni dia kata ikut imam juga. Imam naik, dia ikut juga. Macam mana keadaannya? 1, jikalau engkau ikut imam yang kau yakin bahawa imam itu pun sudah tambah 1 rakaat, maka batallah sembahyangmu. Yang kedua, jika kau pun maknanya kau meyakini bahawa imam itu betul, okey, maka sah sembahyangmu. Imam tadi ni kalau ditegur pun, tapi dia kata dia yakin bahawa itu baru rakaat ketiga. Dia yakin dia sampailah selesaikan. Keadaan imam macam mana? Sah pada salat imam. Imam tu sah salat dia atas keyakinan dia. Tapi biasanya kalau sudah kena tegur oleh co-pilot ataupun makmum, kalau makmum ni pun sensitif juga kan, sepatutnya co-pilot saja yang tegur. Tapi kadang-kadang sampai sop belakang tu menegur juga, subhanallah kan, tak perlu. Bagi co-pilot lah yang tegur. Tapi kadang-kadang co-pilot pun lupa juga bahkan, dia pun sanksi juga. Dia pun lupa juga. Jadi pakat-pakat tegur yang mana ingat. Begitu. Jadi keadaan begitu maknanya imam tadi dia yakin sah pada dia. Tapi kalau dia was-was, maknanya dia kena solat balik di atas teguran makmum tadi. Ini kalau orang tak tahu, contohnya lah, kalau ditegur assalamualaikum, kalau ditegur tadi terlebih rakaat, ditegur imam ni, dia turun, okeylah, selesailah, kan tak ada masalah kalau dia turun. Tapi bayangkanlah imam ni bila sudah ditegur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pak dia tanya, kenapa? Dia kata tadi terlebih rakaat. Oh, gitu. Tak ada masalah, dia tahu. Tapi kalau masa tu pun dia tak tahu, oh iya kah, terlebih kah tadi? Mari kita pakat-pakat semua sembahyang semula.
Kita sembahyang semula, dia kata. Boleh terima tak? Tak perlu sembahyang semula. Mana benda tu sah, sebab kita telah boleh tegur oleh makmum, bagi imam lah. Kita pun makmum, tak ada masalah. Tak apa yang sembahyang semula. Tapi ada tuan-tuan, terjadi suatu masjid, tengok bab ilmu ni, ilmu dalam solat. Dia sudah, orang kata tertinggal 1 rakaat. 4 rakaat sepatutnya zuhur, tapi tinggal 1 rakaat. Pada rakaat ketiga tu, imam bagi salam, makmum siapa tak ada tegur pun. Co-pilot pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian terasa satu makmum ni, macam kita terlupalah 1 rakaat. Kan? Terlupalah 1 rakaat. Agak-agak macam mana? Macam mana kita nak selesaikan ketika itu? Ketika itu terus bangun, tambah 1 rakaat. Imam terus bangun dan jemaah terus bangun, tambah 1 rakaat. Tak perlu ulang lah. Tambah 1 rakaat. Dalam satu jarak tempoh selesai Assalamualaikum. Dalam satu jarak tempoh yang pada adatnya bukan lama. Ini kadang-kadang sudah baca doa, sudah jalan apa semua, baru datang seorang. Imam, kita terlupalah 1 rakaat. Bapak mari tambah 1 rakaat. Tak ada. Itu lama dah. Tempoh yang sudah lama. Mana ketika itu bangun, tambah 1 rakaat ikut imam. Selesai masalah. Tapi kalau orang yang tiada ilmu, dia kata apa? Wah, tertinggal 1 rakaat. Marilah kita sembahyang semula. Tengok. Jadi bermakna apa dia? Para imam kena menguasai ilmu syariat, terutamanya dalam hal-hal berkaitan dengan solat. Solat berjemaahnya, solat yang berbentuk seorang-seorang, mungkin ada masalah, menjadi rujukan kepada imam. Bahkan mereka yang berilmu pun ramai yang tidak menghadiri solat berjamaah. Sudah. Lagi tinggi ilmu, lagilah malas datang solat berjamaah. Kadang-kadang imam ni tuan-tuan tiada. Ni bukan ada imam, tapi dia imam ni, dia biasa imam ada jadual kan. Bila tiada jadual, tidaklah datang. Bila tiada jadual, tidaklah datang. Sepatutnya kena datang juga. Kena datang sebagai apa? Sebagai tanggungjawab individu kita solat berjemaah di masjid. Macam juga tuan-tuan, ada suatu masjid lah. Bila berlakunya dia ni rajin datang ke masjid, solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, dan dalam masa yang sama dia memang termasuk dalam AJK masjid. Bila berlakunya pertukaran AJK masjid, dia sudah tidak menjadi AJK masjid, tidak datang dia ke masjid. Bos, kenapa datang ke masjid? Bukan aku AJK sekarang. Kita datang ke masjid ni jangan tunggu AJK. Datang ke masjid atas tanggungjawab kita untuk solat berjamaah bagi orang lelaki. Begitu. Bila tiada, orang kata bila bukan AJK kita datang, itu salah. Jangan kita beranggapan sedemikian. Tapi bila kita sebelum ni memang sudah jemaah masjid, bila menjadi AJK masjid, dia sering datang ke masjid, tidak masalah. Yang jadi problemnya ataupun jadi peliknya, bila kau jadi AJK masjid baru datang ke masjid. Tapi bila tak jadi AJK, tak datang ke masjid. Ini salah ni. Konsep ni salah. Sepatutnya kita kena senantiasa datang ke rumah Allah dalam kita mendirikan solat berjamaah. Apabila keadaan ini berpanjangan, pasti pada suatu waktu nanti akan sampai juga kepada keadaan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian. Ini orang kata ialah mengatur rumah Allah ni bukan senang. Kan? Mengatur rumah Allah ni bukan senang. Orang yang mengatur rumah Allah adalah Allah pilih. Kenapa tuan-tuan? Siapa yang mengatur rumah Allah Ta'ala ni? Allah yang pilih. Bila dia dipilih oleh Allah Ta'ala, 2. Pertama, dia terima dengan penuh amanah.
ataupun dia terima dengan ada apa-apa di sampingnya. Pada diri kita pula jadi ujian pada kita. Jadi tuan-tuan, mengatur rumah Allah Ta'ala ini bukan mudah, tapi bila Allah pilih, menandakan Allah nak bagi sesuatu pada kita. Kita terima bagaimana? Terimanya dengan penuh amanah, maka sesuatu yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita itu insya-Allah kita akan dapat. Tapi kalau kita terima dengan keadaan yang ada peluang ni, ada sesuatu dunia semata-mata, maka itulah kau dapat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itulah gambaran yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akhir zaman nanti, suatu zaman apabila kamu nak dirikan sembahyang, maka tak ada imam, apatah dalam solat berjamaah. Ini konteks secara umum, tapi ibrahnya kita melihatlah. Cuba kita tengok dalam keluarga kita baru ni diuji dengan PKP kan. Jadi orang bilang ialah cuma kita tidak dapat solat berjamaah di masjid saja, tapi berjamaah itu tetap kita buat di mana? Di rumah kita. Cuma tidak datang ke masjid saja, itu saja. Bukan kata disuruh untuk tinggalkan sembahyang, tidak. Tapi cuma tak datang ke masjid saja sebabkan keadaan pandemik. Cumanya di rumah. Di rumah kita dengan keluarga. Bila mana kita nak solat berjemaah, agak-agak lah, mungkin insya-Allah lah yang hadir di mana di masjid hari ini mampu untuk menjadi imam kepada ahli keluarga. Tapi kita boleh jaminkah semua orang mampu menjadi imam macam kita? Ada yang tiada. Dan ibrah pengajaran daripada hadis ni juga menyatakan bahawa boleh berlaku pada ahli keluarga kita. Bila nak solat berjemaah, sepatutnya suami menjadi imam, tak boleh jadi imam. Tapi hikmah juga pandemik ni kan, ialah sebelum ni tak pernah jadi imam, terpaksa jadi imam. Betul tak di rumah? Apatah lagi bulan Ramadan, itu macam-macam masuk soalan. Ustaz, macam mana? Aku tidak menghafal. Yang aku hafal, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu rabbil falaq. Kalau solat tarawih tu 8 rakaat ke 20 rakaat, aku ulang-ulang itu. Boleh kah Ustaz? Sah kah? Sah. Begitu. Yang penting kau baca ajalah. Kan? Mana biasalah. Hikmahnya tuan-tuan, tak pernah kita jadi imam, masa tu kena jadi imam. Terpaksa jadi imam. Allah Ta'ala naikkan maqam kita kan. Biasa datang solat berjemaah di masjid kan. Nak jadi imam memang ada can, memang ada sudah imam kan. Tapi bila PKP ni, yang tak pernah jadi imam, jadi imam. Yang lagi dahsyat, tak pernah jadi khotib dalam hidup, PKP masa solat hari raya jadi khotib. Jadi khotib tu tuan-tuan, ragam para suami menjadi khotib ni, dia pegang tongkat tu macam-macam, tongkat batang penyapu lah, apa semua terkeluar semua. Kan? Ala kulli hal, hikmahnya di sana. Jadi kita di rumah dengan keluarga kita, para suami jangan sampai tidak mampu untuk menjadi imam ketika mana nak solat berjemaah bersama dengan keluarga. Susah Ustaz. Jangan kata susah. Itu kena belajar. Anak kita dulu kita berdua dengan isteri kita. Malu tuan-tuan kalau suami isteri tak mampu solat berjemaah, suami mengimamkan solat berjemaah dengan isteri. Malu kita. Yang lagi dahsyat tuan-tuan, kalau suami isteri baru kahwin, sembahyang pun tidak. Tepuk dahi kita. Sembahyang pun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai tahap begitu. Itu penting. Sembahyang ni sangat penting tuan-tuan. Apa kita rasa pentingnya dalam hidup kita, maka solat ini lebih penting daripada segala-galanya. Kau sebagai seorang pentadbir, Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika mana ditanya, "Ya Umar, kau menjadi khalifah ni, apa perkara yang paling besar yang kau fikir masa kau jadi khalifah ni?" Kalau kita tuan-tuan apa kita? Kita memikirkan ekonomi masyarakat kita. Kita memikirkan macam mana nak membela, macam mana kita
Sayyidina Umar tuan-tuan tak fikir itu. Dia fikir apa dia? Solat. Ini dia fikir. Sebab kenapa tuan-tuan? Solat ni perkara pokok. Jangan kita fikir tentang khalifah, tentang keluarga kita sendiri pun. Berat mana kita tentang solat? Kalau kau mentadbir satu organisasi, bagaimana kita dengan solat? Kau boleh, orang kata kau pimpin satu organisasi, kalau kata berbentuk perniagaan, boleh untung dan sebagainya apa semua. Tapi kalau pekerjamu lintang pungkang berkaitan dengan solat, tak ada guna. Tapi saya perhatikan tuan-tuan, orang-orang yang berjaya dalam bisnes ni, kan, tuan-tuan rujuklah orang-orang Islam kita yang berjaya. Saya tengok dia punya karakter, dia punya ciri-ciri dia, dan dia bersama dengan staf bagaimana. Perkara solat tak tinggalkan. Allah bagi orang kejayaan. Jadi macam kita lah nak berjaya, dan Allah jamin berjaya bagi orang yang mendirikan solat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kesimpulan daripada hadis ke-31 ini, bahwasanya Nabi SAW menyatakan bahawa satu zaman, satu keadaan kamu akan mendapati, bila nak jadi, kata bila nak mendirikan solat, maka imam tiada. Kan? Kalau dalam konteks masjid, maknanya ramainya imam-imam yang ada tetapi tidak berperanan sebagai imam, ataupun adanya imam-imam yang ada tidak menempati kriteria ataupun syarat-syarat sebagai imam. Akhirnya susah kita nak mendapat imam yang sebenar. Imam-imam jadian adalah ramai. Siapa? Kadang-kadang ada orang ni semangat jadi imam, pantang disurung. Syekh, dia pun pergi. Allahu Akbar.